Assalamualaikum, hai selamat petang diucapkan kepada anda semua yang masih lagi setia dengarkan Manis FM sekarang ini. Dan tentunya anda bersama dengan Fat dan juga Fia ini di Manis Express yang diaromakan oleh Slimo Coffee. Sangat lazat diminum, memang rugilah kalau dok tergagak. Kopi apa tu Fat? Slimo Coffee lah Fia. Topik kita hari ini macam biasa Sinergi Express, kita juga bersiaran langsung di Facebook Manis FM untuk anda ikuti. Mungkin ada juga soalan-soalan yang anda ingin ajukan selama ini tapi tak ada platform yang sesuai, dan inilah masanya untuk anda berinteraksi secara terus bersama dengan kami. Anda boleh komen dekat situ. Mungkin ada pandangan daripada anda semua, ada pendapat yang bernas. Anda boleh komen saja di ruangan Facebook Manis FM. Topik kita hari ini konflik Rusia dan juga Ukraine yang menjadi topik hangat perbualan kita di kedai-kedai kopi, di pejabat-pejabat kan, di mana saja kita masih lagi memikirkan tentang apa kesudahan konflik Rusia dan juga Ukraine ini. Dan kita berdua kalau nak jawab memang sangat-sangat susah lah. Saya pensat. Okey, sebab saya pun tak berapa nak tahu juga, dan sebab itulah saya teruja juga untuk bersama-sama dengan panel jemputan kita hari ini, Profesor Madya Dr. Bakri bin Mat yang merupakan Dekan Akademik dan Antarabangsa, Pusat Pengajian Antarabangsa SOIS, Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa UUM Kolgis, Universiti Utara Malaysia. Panjang tu dia punya jawatannya tu kan. Jadi kita sangat-sangat berbesar hati untuk bersama dengan orang yang hebat untuk kita berbicara lanjut mengenai topik kita, konflik Rusia dan Ukraine. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Prof, hari ini sihat? Alhamdulillah, terima kasih. Sihat tempat ya. Ya, sama-sama Prof. Hari ini kan Prof, yelah kalau ikutkan apa yang berlaku di UUM, sekarang ni sedang berlaku majlis convocation ya Prof? Ya, kita di UUM sedang, Alhamdulillah, ini adalah convocation kita yang pertama setelah daripada awal PKP tahun 2020. Jadi kita ini kali pertama kita buat convocation selama secara face to face. Daripada 13 hingga 19 hari bulan. Jadi saya pun nak ucap tahniah kepada semua yang graduan yang berjaya. Walaupun kita berdepan dengan suasana pandemik. Baik Prof, jadi kan Prof, kita tak naklah lengah-lengahkan masa lagi sebenarnya kan, berbicara tentang topik kita ini, konflik di antara Rusia dan juga Ukraine ini. Mungkin ramai sebenarnya kalau yang baya-baya saya ataupun lagi muda dari saya, dia fikir macam malas lah nak ambil tahu. Alah, jauh lagi kot, jauh kot Rusia dengan Malaysia, malas lah nak ambil tahu kan. Jadi sebenarnya kenapa kita ada pada petang ini bersama-sama untuk berbicara tentang perkara ini, kerana ianya amat penting juga kan Prof. Jadi kalau kita tengok di media sosial pun ramai yang berkongsikan perasaan takut, risau, sebab apabila bersabit dengan peperangan ini, sebenarnya kalau kita tengok mangsanya itu adalah rakyat itu sendiri kan. Jadi itu yang menyedihkan kita apabila kita melihat apa yang berlaku di Ukraine sekarang ini, ramai anak-anak yang kehilangan ibu ayah dan sebagainya. Itu yang orang kata mencari-cari je hati kita ni kan. Jadi mungkin sebagai permulaan ini Prof boleh kongsikanlah apa sejarah konflik antara Rusia dan Ukraine ini, dan kalau saya tak silap sebenarnya dah lama perkara ini berlaku kan Prof kan? Boleh kongsikan? Ya, betul Pia. Kalau kita nak cerita tentang sejarah konflik di antara Rusia dan Ukraine ini, sejarahnya panjang sebenarnya. Jadi kita boleh katakan mereka ni daripada usul keturunan yang sama, Caucasian, tapi bercakap dalam bahasa yang berbeza. Kalau kawan saya ada nyatakan yang mereka ada pengalaman ke Rusia bertemu dengan orang Russian dan Ukrainian, kita sebenarnya tak dapat bezakan sehinggalah mereka bercakap. Mereka dah bercakap tu barulah kita tahu siapa mereka, Russian ataupun Ukrainian. To carry short, kita tak boleh nak terlalu panjang. So, sejarahnya daripada dah ratusan, hampir ribuan tahun. Sebenarnya mereka ni pernah bersatu. Mereka berasal daripada heritage daripada Kievan Rus. Kemudian Mongol datang menakluki Kievan Rus, kemudian membawa kepada kemunculan Russian Empire, yang mana Ukraine Belarusian. Belarusian negara yang bordering dengan Russia sekarang, dikonsider sebagai Little Russia, dikonsider sebagai ethnically Russian. Kemudian pergi ke Perang Dingin. Dalam Perang Dingin kita tengok Ukraine berada dalam bersatu di dalam Soviet Union. But prior to that, dalam Perang Dunia Kedua, di sana ada ketegangan di antara kedua-dua mereka ini. Yang mana Ukrainian dia inclined to support the West
bersama dengan Poland. Okay. Manakala di sana ada juga ethnically Russia ni telah dihantar untuk menduduki setengah wilayah yang sekarang ni kita lihat di eastern Ukraine. So di situ kita nampak bibit kepada permasalahan. Seterusnya kita pergi lagi, jatuhnya Soviet Union tahun 1991, setelah munculnya dua buah negara merdeka. Sebenarnya banyak negara merdeka daripada keruntuhan Soviet Union itu. Ada Lithuania, ada Latvia, ada Romania, so banyak. Dan saya nak tekankan kepada beberapa key event. Yang pertama, tahun 2004. Di situ tahun itu berlakunya dipanggil Orange Revolution. Yang membawa kepada kejatuhan kandidat yang pro-Russian. So naiknya kandidat yang lebih Ukraine lah, mewakili spirit Ukraine. Ini telah menimbulkan sentimen negatif kepada kerajaan di Kremlin. Yang kedua ialah Bucharest Summit April tahun 2008, yang mana dalam insiden ini NATO secara dalam resolusi akhir menyatakan kesediaan untuk menerima Ukraine dan Georgia sebagai anggota NATO. Dan ini menimbulkan reaksi keras Rusia kepada Georgia yang membawa kepada insiden peperangan pengelibatan Rusia use of force di wilayah Ossetia dan Abkhazia. Ini pada bulan Ogos tahun 2008. Kemudian tahun 2014 satu lagi insiden. Sorry, panjang sedikit di sini, tapi saya cuba untuk simplify. Euromaidan, dia panggil revolusi Maidan. Ini bulan Februari 2014. Juga demonstrasi nak menafikan pemilihan presiden yang pro-Russian, Yanukovych, yang membawa kepada Yanukovych melarikan diri ke Rusia. Kemudian tahun itu juga respon ke Rusia yang keras adalah membawa kepada annexation of Crimea. Dan kita lihatlah apa yang berlaku sekarang bila Zelensky insist untuk meneruskan inisiatif untuk menyertai NATO. So Rusia telah mengambil jalan yang lebih agresif, mengisytiharkan peperangan bermula dengan mengiktiraf Republik Donbass, Donetsk dan Luhansk. Itu secara ringkasnya. Okey, baik. Prof Madya, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Ringkas dan juga padat. Dan kita juga mengetahui bahawa sebenarnya pertanyaan berkaitan dengan konflik antara Rusia dan juga Ukraine ini mendapat perhatian ramai. Kalau kita lihat berita-berita tempatan hampir setiap hari update tentang apa yang berlaku di sana. Dan kalau kita lihat berita sukan juga, ada juga menyentuhkan tentang atlet-atlet di sana, terutama sekali yang melibatkan atlet-atlet Rusia yang sekarang ini telah pun disisihkan, kan. Banyak sebenarnya berita-berita yang telah pun kita dapat. Kita berterima kasih kepada platform social media juga kerana banyak sebenarnya memberikan pemahaman dan platform apa yang kita sediakan pada ketika ini, siaran radio secara live yang dengarkan kita juga di Facebook pada ketika ini juga dapat sesuatu berkaitan dengan konflik yang saya ingin mencuplik daripada apa yang Prof Madya katakan tadi mengenai fizikal para super untuk rakyat Rusia dan juga Ukraine, yang sebenarnya kalau tengok daripada segi fizikal nampak macam biasa, macam kita juga jiran kita lah, Indonesia dan Singapura, kan. Kalau bercakap tu baru tahu, oh dia ni orang Indonesia, orang Malaysia, kan. Itu antara contoh terdekat yang boleh kita kaitkan. Dan kalau kita melihat kepada apa yang telah pun dilakukan pada waktu ini, di mana ramai yang tidak bersetuju dengan tindakan Rusia menyerang Ukraine, kan. Kita tengok ramai sebenarnya yang melontarkan pendapat mereka, keluhan mereka, dan banyak sebenarnya pihak bekerjasama bagi menumpukan ekonomi dan juga perkhidmatan seperti pihak Netflix, Visa, PayPal, TikTok, dan juga menghentikan perkhidmatan mereka. Dan adakah sekatan-sekatan ini sebenarnya, Prof Madya, boleh mengubah pendirian Rusia jika dilakukan secara berterusan, Prof Madya? Saya kena merujuk dulu kepada what lead to Russian act against the Ukraine. Saya rasa itu penting untuk kita lihat, ya. Sebenarnya tindakan NATO untuk menerima Ukraine dan juga the insistence of Ukrainian Zelensky untuk menganggotai NATO itu adalah red line bagi Russian. Kerana bila Ukraine sudah dideklar sebagai anggota tetap kepada NATO, bermaksud sempadan tidak ada lagi buffer zone di antara sebuah pakatan ketenteraan dengan Rusia. Jadi selama ini Ukraine ialah buffer kepada
antara Russia dan another European country. Most of the European countries tu 14 negara former Soviet Russian telah menjadi anggota NATO. Meaning to say, NATO boleh letakkan perlengkapan senjata mereka yang kita ketahui daripada sebelah utara sampai ke selatan, daripada Baltic State sampai kepada Romania adalah negara-negara anggota NATO. Jadi kita faham situasi ini menimbulkan rasa dia panggil power disequilibrium ataupun susana ketidakseimbangan kuasa dan ia menjejaskan Rusia. Ini yang kita lihat kalau nak tahu kenapa reasoning. Another thing ialah the fact that Ukraine berkongsi 1,300 sempadan tanah land border dengan Rusia. Itu juga mengambil kita perlu diambil kira. Come back kepada apakah sekatan-sekatan boleh mengubah pendirian Rusia. Saya tidak fikir begitu. Saya yakin Vladimir Putin ini berasaskan kepada penelitian dan juga mendengar komen-komen daripada pakar-pakar, antaranya adalah Mashema daripada University of Chicago yang sekarang ini menjadi sought after, orang mendengar dia punya pandangan dan juga tentang video beliau. Saya boleh katakan bahawa Putin adalah seorang yang sangat kalkulatif, strategik, sebenarnya tidak bodoh, tidak dementia, tidak nyanyuk dalam buat keputusan, apatah lagi membabitkan the use of force ataupun perang. Beliau menguasai pentadbiran telah lama bersama datang daripada kedudukan beliau dalam KGB. Ini adalah well-known fact, history. Adakah sekatan boleh mengubah pendirian Rusia? Perlu diingatkan, sekatan ekonomi adalah tool untuk negotiation. Ini dia berupa carrot and stick ataupun kita kata lobak dan kayu. Kalau anda lakukan ini, kami lakukan ini. Kalau anda tarik diri dari Ukraine, kami akan batalkan pengharaman anda daripada SWIFT system. Jadi saya jangkakan, ini jangkaan saya, boleh jadi it might be wrong, might be right. Putin akan terus persisten dan konflik akan dijangkakan terus escalate sehinggalah Ukraine akan bersedia untuk come into term with the demand oleh Rusia. So di sini kalau kita juga nak tengok dari sudut sekatan ini, sejauh manakah Eropah akan bertindak, kerana kita tahu tahap kebergantungan Eropah yang tinggi terhadap minyak dan gas dari Rusia. Dan kebanyakan daripada sekatan ini boleh dikatakan champion by the United States yang not badly affected by anything come from Russia. Dan kita kena juga ingat bahawa Rusia adalah negara yang kaya dari sudut barang komoditi dan makanan. Mereka pengeluar minyak mentah, gas, main supplier kepada Eropah, aluminium, makanan. Mereka third largest dari sudut gandum, potato nombor 3, soya bean nombor 8. Dan kita dah dengar dah tentang McD kekurangan kentang, KFC kekurangan kentang. Mereka juga adalah pengeluar gold nombor 3 dunia, silver, copper, zinc, nikel, banyak lagi. Jadi Putin sendiri menyatakan bahawa kesan ini bukan setakat dirasai oleh Rusia, sebenarnya akan dirasai oleh Eropah dan seluruh dunia. Kita juga akan rasa. Dan untuk membolehkan Putin and his resolve to dia withdraw, mundur sedikit, dia rakyat awam di Rusia harus mendesak supaya konflik ini dihentikan. Dan saya fikir ia sukar berlaku dalam keadaan Rusia sekarang. Baik. Jadi itu dia kalau kita dengar apa yang Prof dah kongsikan bersama tadi, maksudnya Rusia itu sendiri merupakan sebuah negara yang sangat kukuh, sangat-sangat dah. Jadi mungkin akan mengambil masa yang panjang juga untuk perkara ini kalau tiada orang kata persefahaman ataupun satu perjanjian yang betul-betul boleh merungkaikan konflik ini kan. Jadi kalau kita bercakap tentang konflik Rusia dan juga Ukraine ini, dia jadi bertambah buruk bila adanya campur tangan daripada Amerika Syarikat ini. Dan kalau kita katakan adakah campur tangan ini merupakan ambang atau bibit-bibit kepada Perang Dunia Ketiga, yang mana itu yang merupakan kebimbangan ramai pihak juga. Dan ini kerana kita tahu bahawa kekuatan militeri Rusia sangat kuat, yang mana Rusia dianggarkan memiliki peluru berpandu nuklear kedua terbesar di dunia, dilengkapi dengan simpanan besar peluru berpandu balistik dengan anggaran sebanyak 6,257 biji. Maksudnya sangat-sangat hebat dah, dia punya well equipped dah kan. Jadi apa komen Prof berkenaan dengan ini? Kalau sebut tentang potential of World War III,
Saya kata ada. Cuma saya yakin plot cerita tu masih panjang nak sampai kepada Perang Dunia Ketiga. Rusia bukannya berkedudukan nombor 2, tapi dia ada the largest in term of pemilikan kepala peledak, warhead. Bahasa Inggeris kata warhead, kepala peledak. US the second, Rusia dan 6,000 lebih, US dalam 5,500, followed by China 300. So with the current age of this weaponry, sebenarnya tak ada orang pun, be it in Rusia ataupun United States, mahukan full scale war ataupun apatah lagi Perang Dunia Ketiga. Even Biden mengatakan bahawa permulaan Perang Dunia Ketiga akan berlaku bila US and Russia start shooting each other. Ini statement. Kan? Yang kita merisaukan adalah tadi kita sebut pasal warhead tadi. Dan yang kita tidak sedikit omit di situ, itu tentang warhead peledak. Sebenarnya mereka untuk membolehkan peledak tu sampai perlu ada means, instrumen, alat carrier. Jadi carrier ni Rusia ada misal dia ada kelajuan apa, supersonic and hypersonic. Meaning to say kalau ada radar radar tak boleh nak detect, dan gaya gerakan dia, pattern gerakan dia memang very less predictable. Kemudian another thing, carrier lain adalah bukan setakat missile hypersonic, supersonic. Mereka ada carrier, aircraft carrier, mereka ada submarine yang duduk di mana-mana stealthy. Mereka ada stealthy aircraft untuk carry those warhead untuk serang mana-mana sasaran. So dia boleh bypass, dia tak perlu lagi serang secara konvensional, nak serang musuh, dia terus shoot direct kepada negara sasar. Kalau dulu dia bagi dua negara ni, dia setuju dengan satu doktrin namanya MAD, Mutual Assured Destruction. So dia setuju, dia buka satu ruang tertentu, ruang negara, ibu negara, kota-kota tertentu kepada kemungkinan serangan, tapi melindungi sasaran tertentu menggunakan sistem National Missile Defense. Tetapi bila satu treaty dia panggil Missile Defense Treaty telah pun di dua-dua pihak, Russia dengan US telah withdraw from that treaty. So dah tak ada apa-apa dah. So sekarang anything can happen. Saya nak emphasize another thing adalah tentang strength of those weapons. Kalau berlaku, tapi we hope, nanti saya sebut kenapa. Hiroshima and Nagasaki itu dia punya detonation, dia punya effect dia much lesser than yang ada sekarang. Kalau sekarang ni dengan jumlah dia dengan 6,000 Rusia, 5,000 US, kekuatan satu adalah 80 kali lebih powerful than yang Hiroshima and Nagasaki. 80 times. Kerana itu saya nak emphasize, nuklear bukannya senjata untuk tembak hari ini. Senjata dia adalah senjata yang kalau dalam pengajian strategi dia panggil deterrence, nuclear deterrence. Ada tu umpama rotan digunakan untuk menakutkan anak-anak. Bukan nak pukul anak, tapi cukup ada tu anak tak keluar rumah. Faham? Dia memang supaya tak berlaku perang saya bersasaran. Kerana itu perang dingin dinamakan sebagai perang dingin. Dia tak ada direct battle engagement antara superpower. Yang berlaku ialah proxy, perang di Afghanistan yang dimasuk, perang di Vietnam, Rusia sokong lawan, begitulah yang berlaku. Baik. Terima kasih Prof Madia. Jadi kalau kita melihat juga tadi kan Prof Madia ada menyatakan tentang bagaimana kebijaksanaan dan juga ketegasan Putin kan dalam menjalankan apa jua pemerintahan di Rusia pada waktu ini. Dan kita juga melihat apa yang berlaku dikongsikan juga di platform social media. Kalau kita melihat kepada atlet UFC Conor McGregor pun, apabila dia meletakkan tangan dia ke bahu Putin pun, lepas bertangkap gambar tu muka dia lain, pucat. Itu McGregor yang memang brutal lah kan, atlet UFC. Ramai yang takut sebenarnya melihat keadaan itu kan. Dan bila dia sebut aura tu apa yang telah pun dikongsikan banyak juga, kita pun jadi kecut. Itu betapa auranya sebagai seorang pemimpin. Itu antara apa yang perlu kita pandang sebagai dari sudut positifnya lah kan. Jadi kalau kita melihat kepada, saya teringat lagi Prof Madia bila saya berada di tingkatan 6, apabila ada soalan yang mengatakan apabila ada konflik di antara kedua belah negara, apa yang perlu kita lakukan, dan jawapan saya adalah melalui diplomasi. Dan itu antara jawapan-jawapan yang biasa kita dengari lah
Klise untuk lah. nak merungkai Yep. apabila konflik itu terjadi antara dua buah negara. Jadi mungkin Prof Madia boleh menjawab bagaimana pentingnya apabila berlakunya konflik di antara kedua belah negara ini kan. Apa peranan dan juga pendapat Prof tentang cara yang sebenarnya ramai orang berpendapat sebegitu, iaitu melalui diplomasi ini. Bagaimana pentingnya diplomasi ini untuk mencari jalan penyelesaian antara dua konflik yang berlaku ini, Prof Madia? Okey. Saya melihat memang diplomasi itu sangat penting. Kita ambil sejarah dalam era peak of perang dingin, Cold War period antara Soviet Union dengan United States. Blok Barat dipimpin oleh NATO, blok Soviet dengan Pakatan Warsaw. Yang mana despite mengakui tentang perang dingin itu ada, mereka bukan despite, mereka mengakui tentang potensi peperangan yang sangat besar akan berlaku. So apa yang berlaku, dia ada satu direct call, telefon direct yang membolehkan pemimpin negara itu direct call pemimpin di sana. So we need to say channel of negotiation, channel of communication to keep it open. Okay. So dalam konteks semasa, inilah yang kita kaitkan dengan diplomasi. So diplomasi ni sangat penting. Contoh yang paling dekat, bukan paling dekat, dah jauh dah berlaku. Pingpong diplomasi membabitkan China. US dengan China dahulu. Kita tengok Forrest Gump, tengok filem Forrest Gump. So watak Forrest Gump tu hero tu adalah dia membawa pingpong. Pingpong tu adalah mewakili sebab pingpong adalah tradisi China. So itu menunjukkan bahawa dia wujudkan terminologi pingpong diplomasi. So sekarang ni dalam situasi konflik yang semakin tegang, kena pastikan bahawa rundingan diplomasi ini channel dia terus terbuka. Walau bagaimanapun. Seperti yang saya sebutkan dari awal tadi, melihat kepada karakter Putin, dan saya rasa Putin akan menegaskan dengan perdana beliau. Antaranya adalah 4 perkara. Yang pertama, Ukraine kena hentikan aktiviti ketenteraan. Yang kedua, kena tukar perlembagaan tu ke arah neutrality. Ini memang ramai orang tak setuju. Tapi kena ingat, dalam konteks politik antarabangsa, anarki adalah realiti, dan juga saya bercakap, sound realis sikit. Dan Abang Long kekuasaan tu masih ada dan kena hormati mereka. Rusia ni boleh lihat kalau dalam konteks gangster Abang Long lah. Jadi kalau Abang Long tu tidak dijaga, begitulah jadinya. So kerana itu dalam konteks semasa, sebab konflik ini sedang berterusan dan Rusia sedang insist on persistent dalam menghantar meneruskan operasi ketenteraan. Kalau tidak berhati-hati, tidak membuka peluang untuk diplomatic channel ini, diplomatic negotiation berlaku, kita risau dia menjadi skill dia lagi teruk. Dan yang pastinya yang akan menerima kesan ialah rakyat awam. Kita tengok refugi dah melarikan diri. Allahu Akbar, kan. Kehidupan mereka sangat sukar di sana, kan. So banyak isu lagi di sana tu yang kesan daripada apa yang berlaku Ukraine. I find emphasis tentang pentingnya diplomasi, channel negotiation must remain open. Baik, Prof. Jadi kalau macam saya cakap pada permulaannya tadi kan, saya kata mungkin ramai pada yang buyer-buyer saya ataupun yang lagi muda di media-media sosial tu yang mengatakan malas nak ambil tahu, malas nak pening-pening kepala, jauh lagi Rusia tu daripada Malaysia ni, Ukraine pun jauh lagi, so tak nak ambil tahu. Tapi kan Prof, macam Prof katakan tadi, even potatoes dekat McD pun dah mula orang kata tak ada stok dan sebagainya. Itu orang kata dari sekecil-kecil benda pun kita dah start nampak dah ada efeknya itu. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan jugalah melalui konflik Rusia dan juga Ukraine ini, apakah impak yang berlaku ataupun bakar berlaku kepada Malaysia ini kalau ianya berlarutan dalam jangka masa yang panjang, Prof? Impak yang besar itu bukan setakat kita, sebenarnya dunia keseluruhan masih lagi sedang merasai kesan daripada pandemik yang mengakibatkan recession, yang mengakibatkan unemployment, kan, kilang
rantaian bisnes, trading, perniagaan terhenti. Kita baru saja dalam proses untuk keluar daripada constraint yang diakibatkan, kekangan yang diakibatkan oleh pandemik. So kita tengok rantai supply chain tersekat. So apa yang berlaku dalam konteks Ukraine dengan Rusia ini pastinya akan memberi kesan yang kuat ke atas sistem ekonomi dunia yang memang telah pun berada dalam situasi yang tidak baik. Situasi yang sangat fragile sebenarnya. Kita punya supply chain masih lagi tidak fully recover. Betul. Memang itu adalah fakta. Dan jadi kalau kita tengok apa kesan kepada kita tengok pastinya saya dah sebutkan tadi kenaikan barang-barang, kalau barang-barang import akan terus meningkat, kan? Harga minyak kita tengok terus melantun naik. Kenapa? Sebab Russia ialah the second or third largest exporter of crude oil. Begitu juga dengan gas. Dan begitu juga dengan tadi membabitkan gandum. Tapi luckily kita makan nasi. Kita lucky kat situ. Kita beruntung di situ kerana kita makanan ruji staple food ialah nasi, beras. So kerana itu kita kena bijaksana di sini. Kena bijaksana di sini. Dan diplomatically juga kita harus bijak dengan keputusan. Dan siding ataupun choosing side bukan pilihan utama kita. Baik. Kita jauh daripada Eropah, tapi at the moment choosing side is not our option. Okey. Kalau kita lihat juga antara bibit-bibit apa yang tempiasnya berlaku pada ketika ini adalah Malaysia sekarang ini sedang dalam usaha untuk mencari bekalan baja negara lain. Kerana mungkin sebelum ini kita mengharapkan negara Rusia dan sebagainya. Tadi Prof Madya ada gantung satu kenyataan. Saya ingat lagi kalau tak menjawab ini mungkin saya tak dapat tidur malam ini. Kerana tadi ada berkaitan dengan Hiroshima, mengapa ianya lebih teruk. Tadi mungkin belum lagi ada kesempatan untuk nak menjelaskan ini, Prof Madya. Silakan. Okey. Yang Hiroshima tu dia back kepada teknologi terkini dalam nuclear weaponry lah. Kan? So memang kalau dulu dia di peringkat dipanggil infancy. Baru US adalah negara yang pertama dan terawal hasil daripada Manhattan Project. So terhasilnya operasi pengumuman dipanggil Fat Man and Little Boy tu. So ketika itu dia masih lagi pada tahap infancy. Tapi ketika itu pun even Albert Einstein and Oppenheimer di antara pengasas yang menghasilkan formula menghasilkan senjata nuklear tersebut dah kata senjata ini tak sepatutnya digunakan. Dia telah menghantar surat pun. Surat telah dihantar. Boleh cek di dalam Google, cuba tengok letter tentang berkaitan dengan bahayanya senjata nuklear. Kerana itu bila munculnya senjata nuklear as early as 1945 yang ketika itu ditest, kemudian ditest di Hiroshima, bukan ditest, diletakkan di Hiroshima dan Nagasaki. By 1949 Bernard Brody, ini scholar, thinker dalam bidang pengajian strategi. Dia keluarkan satu artikel nama The Absolute Weapon. The Absolute Weapon. Kalau sebelum ni perang hanya berlaku, kena kuatkan sistem peperangan konvensional. Now no more. Tak perlu kalahkan conventional instrument in warfare. So cukup dengan ada itu untuk katakan untuk menimbulkan katastrofi ataupun kemusnahan against sebuah negara. Itu dia punya severity dia. Yang mana it is unthinkable. Kita kena doakan, ya Allah, jauhlah kita, semoga kita tak sempat berdepan dengan katastrofi ataupun kerosakan, kemusnahan yang mungkin timbul daripada berlakunya kesan peperangan nuklear ini. Dia bukannya direct saja. Yang direct tu berada dalam radius katakan beberapa kilometer daripada center dia tu, tempat dia jatuh, memang kalau kita ada kat situ kita vaporize. Maksudnya apa? Kita jadi tak ada apa. Gone with the wind. Tak ada baki, tak ada apa kita, tak ada apa. Itu nak ceritanya. Kan? Kerana itu kalau di Eropah bunker memang dibina. So kita tak sampai lah macam tu lagi, tak ada lagi orang bina rumah buat bunker di bawah. Basement tu kan.
Baik. Jadi itu antara orang kata nightmare yang kalau boleh tak nak kita sesekali pergi ke sampai ke tahap itu kan. Jadi memang kita minta jauh. Kita kena ambil tahu lah. Kita kena ambil tahu apa yang berlaku. Yes. Jadi itu juga. Cuma jangan sampai fobia. Itu juga antara yang penting sebenarnya, ilmu itu sendiri kan. Kita tidak boleh jadi ignorant. Kita tidak boleh macam tak nak ambil tahu. Sedikit sebanyak kita kena juga tahu apa yang berlaku di dunia sekarang ini supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita tak kiranya left out lah kira kan. Baik, jadi kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Prof hari ini sudah pun sudi bersama-sama dengan kita membincangkan isu konflik Rusia dan juga Ukraine ini. Dan mungkin dah ramai petang ini yang dah mula tahu, oh macam tu sebenarnya, itulah sebabnya kenapa banyak sangat berita berkenaan dengan Ukraine dan juga Rusia di berita akhir-akhir ini kan. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof Madya Dr. Bakri bin Mat yang merupakan Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa, Pusat Pengajian Antarabangsa, Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia. Terima kasih Prof. Sama-sama. InsyaAllah. Semoga bermanfaat. Ya, insyaAllah. Nanti kemudian hari Prof Madya boleh kita jemput lagi untuk membicarakan tentang mungkin konflik. Kalau saya bagi penutup sedikit. Silakan Prof. Boleh dalam masa seminit dua lagi boleh Prof. Silakan Prof. Okey, boleh. Saya inline dengan apa yang sebutkan tadi, not to choose side. Saya rasa kita tak boleh mengambil mudah dan kita sebagai sebuah negara merdeka, kita sebuah negara yang masih lagi boleh menentukan hala tuju kepimpinan kita, pentadbiran negara kita sendiri. Apa yang kita perlu lakukan, kita kena kekal dalam konteks sekarang, kita kena jadi neutral. Dalam konteks sekarang, jangan tak perlu memihak. Kita sebuah negara kecil. Kalau menang jadi abu, kalah jadi arang. Dalam konteks ini. Jadi apa yang kalau saya nak voicekan adalah kita kena perkukuhkan sistem pertahanan negara untuk melindungi negara dari ancaman dan elak ke perpecahan dalam negara. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus perkukuhkan platform ASEAN, pertubuhan ASEAN. Kerana kena pacu rantau Asia Tenggara sebagai satu suara. Kena gunakan platform tersebut untuk bersuara. Tegaskan kedudukan rantau ini sebagai rantau yang aman, zon bebas nuklear. Yang ketiga adalah mantapkan fungsi pertubuhan negara-negara berkecuali atau BENAM. Dan kita survive dengan NAM ini throughout the period keluar itu. Kita tengok negara Switzerland ya, bukan Swaziland, Switzerland. Sebuah negara kecil tapi stand neutral dalam kancah Eropah itu. Cuma saya tak pasti OIC kerana OIC ini sangat terlalu banyak berpecah. Jadi apa yang saya simpulkan, berhati-hati tentang bak choosing side kerana biasanya menyertai pakatan ataupun alliance itu macam NATO contohnya, dia akan entrap ataupun memerangkap dengan komitmen yang sangat besar. Itu yang bahayanya. Jadi kita kena bijaksana. Baik, kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Prof Madya Dr. Bakri bin Mat atas apa yang telah pun diperkatakan topik hari ini, konflik Rusia dan juga Ukraine. Jaga diri Prof Madya, sentiasa sihat-sihat selalu insya-Allah. Berjumpa lagi kita insya-Allah. Sama-sama, terima kasih banyak. Sama-sama Prof Madya. Jadi insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Prof Madya Dr. Bakri bin Mat atas apa yang telah pun kita kongsikan. Yang mana terlepas kita ulangannya di ruangan Facebook Manis FM. Kejap lagi kita tambah pula ilmu kita bersama dengan Tuan Haji Hushim Haji Saleh. Hari ini kita nak berbicara tentang jaga batas di tempat kerja. Teruskan mendengar Manis FM. Gaya Pantai Timur. Dengarkan sekarang Slot Refleksi bersama Tuan Haji Hushim bin Haji Saleh.